Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sains tingkatan 1, bab 4 pembiakan. Kita teruskan lagi dengan pembiakan dalam tumbuhan. Kali ini kita sambung dengan pendebungaan kacuk. Baik, modul sila lihat di muka surat 90 modul. Baik, kelebihan pendebungaan kacuk. Baik, sebelum tu, apa dia pendebungaan kacuk? Pendebungaan kacuk bererti menggabungkan bahan genetik daripada dua pokok induk yang sama spesies. Okey, pendebungaan kacuk ini mempunyai banyak kelebihan dia. Okey. Yang pertama sekali, kelebihan pendebungaan kacuk ini dapat menjadikan pokok itu lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Yang kedua, tanaman mempunyai lebih banyak variety yang baru. Variety ni kepelbagaian lah, ada macam-macam jenis. Yang ketiga, biji benihnya lebih berkualiti. So, bila ada pendebungaan ini, dia lebih berkualiti, lebih baik. Pokok baharu, yang keempat, pokok baru mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Ini dia punya sistem immunity dia menjadi lebih kuat lah. Modul muka surat 90, sila tandakan benar ataupun palsu pada nombor 6. Baik, kemudian tolong isikan peta iting aplikasi pendebungaan kacuk. Kita teruskan kepada aplikasi dia. Baik. Aplikasi pendebungaan kacuk dapat meningkatkan hasil tanaman. Okey, dapat meningkatkan hasil tanaman. Yang kedua, aplikasi pendebungaan kacuk ni untuk mendapatkan tanaman yang lebih berkualiti. Dia sama je macam dekat sini. Yang ketiga, mendapatkan tanaman yang lebih cepat matang. Yang keempat, untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap haiwan perosak dan penyakit. So, dia kelebihan dan aplikasi ini sebenarnya lebih kurang sama sahaja. Okey, baik. Dan inovasi dalam bidang pertanian, ini contoh-contohnya. Okey, kelapa, Pisifera dan Dura dikacukkan, dapatlah jenis kacukan Tenera yang mana hasil buahnya adalah hasil buahnya isinya lebih banyak dan tempurungnya yang lebih nipis. Okey, kalau betik kita ada betik Exotica. Okey, Exotica ni induknya daripada Subang 6 dan Sunrise Solo. Okey, jagung mas madu, padi marinja. Ini boleh baca daripada buku teks. Baik. Kita terus kepada proses persenyawaan. Kita dah belajar tentang pendebungaan. Sekarang kita terus kepada proses persenyawaan dalam dalam tumbuhan. Baik, sila lihat modul muka surat 91. Nombor 1, pendebungaan berlaku. Pendebungaan berlaku. Okey, yang kedua, tiup debunga tiup debunga yang mengandungi gamet jantan tumbuh ke arah ovari. Okey, bila dia jatuh dekat sini, dia akan tumbuh ke arah ovari, dia akan ke bawah sini. Yang ketiga, tiup debunga menembusi ovul. Gamet jantan akan bercantum dengan gamet betina. Okey, so ini dah berlaku persenyawaan di sini. Dan yang keempat, sini tak ada 4, dalam modul kita ada 4. Persenyawaan berlaku dan zigot terbentuk. Baik, sambung dengan modul di nombor 2. Selepas pendebungaan, persenyawaan berlaku. Okey. Nombor 3, gamet jantan dalam tiup debunga bercantum dengan gamet betina dalam ovul.
Baik, nombor 4. Baik, nombor 4. Bahagian modul ni sila jawab sendiri ya. Saya minta awak jawab sendiri, nanti kita bincang dalam kelas. Dalam Google Meet. Okey, baik, kita terus ke bahagian struktur, biji benih dan fungsinya. Baik, biji benih boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu dicotyledon. Yang kedua ialah monocotyledon. Okey, kalau kita sebut dicotyledon ini, dia ada dua. Di ini bermaksud dua. Kita sebut monocotyledon ni dia ada satu. Baik. Kita label dulu. Sila label dulu di modul muka surat 92 mana struktur testa, micropyle, hilum, plumule, radical dan cotyledon pada biji benih dicotyledon. Okey. Kemudian tolong labelkan juga untuk struktur biji benih monocotyledon, mana kulit biji radical, kulit biji endosperma, cotyledon, plumule dan radical ini tolong labelkan sekarang. Baik, seterusnya kita bincangkan struktur dan fungsi biji benih. Baik, di modul awak muka surat 93, nombor 31, testa melindungi biji benih. Hilum merupakan parut pelekatan pada dinding pada buah. Micropyle ialah tempat di mana air dan udara masuk. Okey. Baik, nombor 4 di modul awak, plumule merupakan tempat bahagian embrio berkembang dan menjadi pucuk. Radical merupakan bahagian embrio yang berkembang menjadi akar. Cotyledon merupakan tempat simpanan makanan untuk embrio ataupun untuk percambahan biji benih. So, bahagian-bahagian struktur ini kena ingatlah. Jadi, apabila biji benih telah terhasil dan kita dah bincangkan pun struktur biji benih, jadi biji benih ni akan bercambah. Okey, bagaimana percambahan berlaku? Okey, ada dua jenis percambahan, iaitu percambahan epigil dan percambahan hypogil. Baik, sila lihat modul. Percambahan epigil bermaksud cotyledon dibawa keluar dari tanah semasa percambahan. Okey, cotyledon ni biji benih lah. Cotyledon ni dia akan naik ke atas, dia keluar daripada tanah. Ini dinamakan sebagai epigil. Kalau hypogil, percambahan hypogil, cotyledon akan tinggal dalam tanah, dia tak keluar. Yang keluar cuma pucuk saja. Cotyledon tinggal dalam tanah semasa percambahan. Yang keluar cuma pucuk. Baik, ada syarat-syarat untuk biji benih bercambah. Baik, yang ni kita perlu buat eksperimen dan kita akan buat eksperimen selepas buka sekolah nanti. Baik, untuk syarat biji benih ini untuk bercambah ada 3 sahaja, iaitu kehadiran air, udara dan suhu yang sesuai. Baik, setakat itu sahaja saya ingat. Dan kita sudah tamatlah bab 4. Sekian, terima kasih.